Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu asyhadu an la ilaha illallah rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina alihi wa sahbihi wa man iktada bihadi ila yaumil ma'ad. Puji kemudian salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, mari yang mana pada semalam kita membincangkan dan insyaAllah kita akan sambung daripada ayat 38 sampai ayat dahulu. Ayat-ayat ini dan sila tuan-puan baca selepas saya. Billahi minasyaitanir rajim. Rahmanir Rahim. Wa aqsamu billahi bala wa'dan 'alaihi haqqan ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذين يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إن لشيء إذا نقول له كن فيكون Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan. Tidak demikian. Pasti Allah akan membangkitkannya sebagai satu janji yang benar. Kan manusia tidak mengetahui. Agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisih. Dan agar orang kafir itu mengetahui bahawa mereka adalah orang yang berdusta. Sesungguhnya suatu apabila kami menghendaki, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Maha benar Allah ke atas firman-firmannya. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, Allah masih lagi membincangkan tentang perangai orang-orang musyrik, perangai orang-orang kafir yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Mereka suka bersumpah dan sumpah itu dinyatakan dengan sungguh-sungguh pula itu. Apa isi sumpah mereka? Isi sumpah mereka adalah bahawa tak akan ada siapa yang akan dibangkitkan. Arti kata,
mereka menafikan akan adanya hari kebangkitan. Mereka tak terima. Dalam arti kata, bagi mereka hidup itu hanya hidup di dunia saja. Maka mereka menafikan itu dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Maknanya mereka menolak langsung adanya hari kebangkitan. Ini yang ada dalam keyakinan orang-orang kafir Mekah pada waktu itu. Orang-orang musyrik. Dan Allah Subhanahu wa taala membantah itu. Bala, kata Allah. Bala. Pasti. Pasti bahawa manusia itu akan dibangkitkan. Wa'dan alaihi haqqan. Janji Allah itu benar-benar akan terjadi, akan terwujud. Nanti kata, keyakinan orang-orang kafir Quraisy itu bercanggah dengan apa yang sebenarnya, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahawa manusia akan dibangkitkan oleh Allah pada satu hari nanti. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, kata Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa kebanyakan manusia, terutama pada zaman Nabi Muhammad SAW, tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan itu. Tak tahu itu. Mereka tak ada ilmu tentang perkara tersebut. Ya. Dan mungkin zaman sekarang ini pun kita mendapatkan bahawasanya ramai manusia yang menolak keyakinan akan adanya hari kebangkitan. Kita tak nafikan. Bahkan orang Islam sendiri pun yang mengaku Islam, ada yang tak berapa percaya juga. Ketahuilah, hari kebangkitan adalah hari yang pasti. Hari kebangkitan adalah hari yang benar. Tak ada siapa yang menolak. Sebagaimana ada hari permulaan kita, maka akan ada hari akhir kita, dan akan ada hari kita dibangkitkan semula. Dan hari kebangkitan itu kegunaannya apa? Fungsinya apa? Dijelaskan oleh Allah pada ayat selanjutnya. Liyubayyina lahumul ladzina yakhtalafuna fih. Di antara fungsi daripada hari kebangkitan adalah menjelaskan mana yang benar di antara perbezaan-perbezaan yang berlaku di kalangan manusia. Manusia di dunia ini berbeza, bercanggah pendapat mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kepada mereka mana yang benarnya, mana yang betulnya. Yang benar di antaranya adalah kalau berbeza tentang hari kebangkitan, maka Allah Subhanahu wa taala yakinkan bahawa hari kebangkitan pasti ada dan akan ditunjukkan nanti. Jadi hari kebangkitan itu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan perbezaan-perbezaan yang berlaku di kalangan manusia, terutamanya tentang kebenaran agama ini. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, apa lagi fungsinya? Kata Allah Subhanahu wa taala kedua, waliya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Untuk menjelaskan kepada orang kafir bahawa mereka salah, bahawa mereka tak betul. Ini. Bahawa mereka berbohong. Annahum kadzibin. Bahawa mereka itu berbohong. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, ini di antara dua fungsi yang Allah jelaskan tentang hari kebangkitan. Dan kalau sekiranya orang kafir Quraisy menolak hari kebangkitan itu disebabkan mustahil berlaku. Susah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan manusia, membangkitkan manusia. Mana boleh? Itu yang mereka yakini. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah, yang mana Allah kalau nakkan sesuatu, dia senang saja, dia mudah saja. Allah Subhanahu wa taala untuk buat sesuatu tak sama dengan kita. Kena prepare ini, sediakan ini, wujudkan ini, cari itu. Bagi Allah Subhanahu wa taala tak perlukan itu. Bagi Allah cuma apa dia itu? Innama qauluna li syai'in idza aradna. Kalau Allah nak buat sesuatu, dia cukup berkata kun saja. Jadilah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada
sesuatu yang ingin dia ciptakan. Kun, jadilah. Maka insya-Allah apa yang dikatakan oleh Allah jadi itu dia akan jadi. Ya? Jadi berbeza dengan kita manusia. Apabila kita nak buat sesuatu, kita perlu persiapan yang panjang. Dan dalam sesuatu kita perlu bantuan orang ini, bantuan orang itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata bahawa kalau dia nak buat sesuatu tidak perlu seperti itu. Hanya perlu kata-kata kun, maka insya-Allah yakun. Yakun tu maknanya bakal jadi itu. Jadi ini menolak kenyataan orang kafir. Mustahil itu, tak boleh, susah itu. Tak ada yang susah bagi Allah. Tak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak, kalau Allah ingin, senang saja. Ya, tak ada yang susah. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, inilah tafsir daripada ayat 38 sampai ayat 40 daripada surah An-Nahl yang kita baca tadi. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, jadi dari segi tadabbur kita lihat bahawasanya pada semalam kita membincangkan tentang yaitu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, masyiatullah dan masyiatun nas, kehendak Allah dan kehendak manusia. Ketahuilah bahawasanya Allah telah menganugerahkan manusia kehendak, keinginan, ya, yang mana dengan keinginan tersebut Allah bagi dia kebebasan untuk memilih. Ketahuilah setiap perkara yang dipilih tersebut akan membawa kepada dosa dan pahala. Di sanalah manusia nanti diminta pertanggungjawaban. Maka di antara yang merupakan sesuatu yang pilihan bagi kita apa dia? Iaitu iman ataupun kafir, taat ataupun derhaka. Itu adalah pilihan kita. Beribadah ke ataupun tak beribadah. Itu adalah pilihan kita. So hati-hati dengan pilihan kita. Dan orang kafir menganggap bahawasanya apa yang mereka pilih, kekafiran yang mereka pilih, Allah tak marah, Allah tak mengingkarinya. Salah. Allah mengingkarinya dengan mengutus para nabi dan rasul dan dengan mendatangkan azab kepada mereka. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para rasul sudah melaksanakan tugasnya, yaitu menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas dan terang. Dengan jelas dan terang. Oleh itu, dari segi kitanya, kita perlulah mengambil juga dari segi tadabburnya, kita perlu mengambil usaha untuk bagaimana dapat menyampaikan dengan terang dan jelas. Maka tugas kita adalah mencari ilmu bagaimana kita dapat menyampaikan sesuatu dengan baik. Maka lahirlah ilmu komunikasi, saya kata. Seharusnya orang Islam menguasai ilmu komunikasi ini dengan baik. Sebab ia kunci kejayaannya. Seorang mukmin produktif, saya kata, dia mesti menguasai ilmu komunikasi ini. Ini yang kita bincang semalam. Baik, tuan-puan dikasihi sekalian. Di antara yang perlu saya tuan-puan garis bawahi adalah pada ayat 36, iaitu haqqat alaihi dalalah. Cuba tuan-puan garis bawahi perkataan haqqat alaihi dalalah. Perkataan haqqat daripada bahasa kitanya itu berhak. Berhak ataupun layak ataupun patut. Maka ada orang yang patut dapat hidayah, ada orang yang haqqat alaihi dalalah, yang patut sesat. Jadi ingat tu. Haqqat itu patut. Ada yang patut dapat hidayah dan ada patut dapat kesesatan. Siapakah orang yang patut dapat hidayah? Kita dah bincang. Orang yang menggunakan semua potensi yang Allah bagi kepadanya. Allah dah bagi kepadanya hidayah fitrah, hidayah hawas, hidayah akal, hidayah din. Digunakan
orang yang dianggap sebagai orang yang mendapat hidayah. Fahuwal muhtadi. Nanti ada orang namanya akan bersambung-sambung hidayah tersebut. Ya. Sehingga kehidupannya selalu dalam bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu. Tapi ada orang yang haqqat alaihi dalalah. Haqqat, berhak, layak, patut. Memang itulah patut awak dapat. Iaitu kesesatan. Siapa tu tuan-tuan sekalian? Allah dah bagi kepadanya hidayah fitrah, hidayah hawas, hidayah akal dan hidayah din, lalu dia abaikan. Bahkan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala bagi dah peluang kepada lahir daripada ibu bapa yang soleh dan solehah, taat, beribadah, memberi contoh teladan yang baik, tapi dia pilih juga jalan melencong, jalan yang lari daripada kebenaran. Tak nak ikut. Saya nak cara saya sendiri. Saya perlu menunjukkan saya ini seorang yang independen. Maka dia pergi meninggalkan ibu bapanya, kemudian dia buat apa yang dihendaki. Ya. Yang antara ada yang sampai murtad, ya kan? Wa ya'udzubillah min zalik. Ya. Siapa ini tuan-tuan? Orang memang layak. Dia mengabaikan itu semua. Orang yang mengabaikan biasanya adalah kesimpulan mengikut hawa nafsu dia. Ya, hawa nafsu dia ingin ini, maka dia perturutkan saja. Tidak pertimbangkan dulu dengan akalnya. Dan yang kedua, tidak dipertimbangkan dengan agamanya. Ini secara akalnya macam mana ni? Berguna tak untuk aku ni? Bermanfaat untuk masa depan aku tak? Dari segi agama pula, adakah ini baik atau tidak? Ya kan? So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, ya, orang ini memang patut sesat. Sebab apa? Mengabaikan hidayah-hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu poin selanjutnya yang tuan-puan perlu perhatikan. Ketahuilah tuan-puan dan saudara sekalian, ada perkara-perkara yang membawa kita kepada hidayah ini, memudahkan kita kepada hidayah ini. Dan ketahuilah tuan-puan, di luar sana banyak perkara juga yang membawa kita kepada kesesatan. Segala sesuatu yang membawa kepada kesesatan itu namanya taghut, ya tuan-puan. Membawa kita kepada hal yang melampau. Taghut. Maka Islam, para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ingatkan kita taghut-taghut ni apa dia. Ya. Taghut ini adalah hawa nafsu. Taghut ini adalah syaitan. Taghut ini adalah berhala-berhala, dunia yang dijadikan sembahan, hati manusia menghadap pada dunia, itu adalah taghut yang perlu kita berhati-hati kepadanya. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, itu poin selanjutnya. Saya ingin tuan-puan pada ayat yang ke-37, tuan-puan garis bawahi, fa innallaha la yahdi man yudil. Ya. Fa innallaha la yahdi man yudil. Maka ada golongan yang Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya tak akan bagi petunjuk. Siapakah mereka? Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan tentang golongan-golongan tersebut, yang mana di antaranya Allah Subhanahu wa taala ada sebutkan bahwasanya pada ujung-ujung ayat biasanya Allah Subhanahu wa taala kata, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 258, Allah kata, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk golongan yang zalim. Jadi golongan yang akan jauh dari petunjuk Allah adalah satu, golongan zalim. Ya. Golongan zalim ini apa? Golongan yang mengabaikan apa yang Allah bagi, ya. Zalim terhadap dirinya sendiri, ya. Zalim dengan melakukan syirik, termasuk juga lah zalim pada orang lain, pada makhluk Allah yang lain. Zalim.
Allah akan jauhkan orang itu daripada hidayah. Hati-hati. Jangan sampai kita zalim pada diri kita sendiri, zalim kepada orang sekeliling kita. Apalagi zalim dengan melakukan syirik. Wallahu la ya'dil qaumadz zalimin. Jadi golongan zalim ini di antara golongan yang akan jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Golongan apa lagi tuan-puan dikasihi sekalian? Dalam ujung ayat surah Al-Baqarah ayat 264 Allah menyebutkan Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Itu golongan kedua adalah golongan yang kafir, yang ingkar, yang asyik menolak je, tak mau menerima kebenaran. Hati-hati ni, orang yang suka menolak kebenaran, meremehkannya, maka ia di antara orang yang akan jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tidak memberi hidayah kepadanya. Jadi kedua adalah qaumal kafirin. Yang ketiga tuan-puan dikasihi sekalian, golongan apa lagi? Dalam surah Al-Maidah di ujung ayat 108 Allah ada menyebutkan juga Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kaum yang fasik. Kaum yang fasik ini apa dia? Kaum yang tahu kebenaran itu dan dalam hatinya dia boleh menerima, akan tetapi perbuatannya bercanggah, bertentangan dengan apa yang dia yakini, apa yang dia buat, apa yang dia imani. Maka hati-hati ini. Dah tahu macam ni tapi buat lain, kan? Bercanggah. Dah tahu ini merosak. Ini kaum fasik nama dia. Maka kaum fasik ini di antara kaum yang Allah Subhanahu wa taala tidak beri petunjuk padanya. Apa lagi kata Allah Subhanahu wa taala? Kaum apa lagi? Jadi dah berapa dah tu? Kaum zalim, kaum kafir, kaum fasik. Yang keempat tuan-puan dikasihi sekalian, dalam surah Yusuf ayat 52 di ujung ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Itu Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang berkhianat. Khianat apa? Pecah amanah. Amanah yang telah diberikan kepadanya, maka dia dia langgar, dia sia-siakan. Khianat. Perbuatan khianat boleh menyebabkan seseorang itu jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ujung surah Az-Zumar ayat 3 Allah menjelaskan tentang golongan yang akan jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala lagi, ialah innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Di antaranya lagi adalah orang yang suka berdusta, berbohong, menipu. Kadhib. Man huwa kadhibun kaffar. Suka berdusta, suka berbohong. Hati-hati. Setiap pendustaan yang kita lakukan, buat, itu akan menyebabkan hidayah jauh daripada kita. Dan selanjutnya apa lagi? Dalam surah Ghafir ayat 28, di ujungnya juga Allah Subhanahu wa taala ada menjelaskan innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Itu yang musrif. Musrif ni apa dia tu? Berlebih-lebihan. Melampaui batas.
berfoya-foya, tidak menggunakan sesuatu berdasarkan kadar yang diperlukan, selalu berlebih, ya kan, minum berlebih, ya, tindakannya selalu berlebihan. Ketahuilah tuan-puan kasih sekalian, apabila orang ini tak sedar cepat, tak insaf segera, maka kemungkinan dia akan terus buat seperti itu, dan Allah jauhkan dia daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. So, oleh itu saudara fillah yang dikasihi sekalian, hindari perkara-perkara ini sebab ia menjadi punca kepada hidayah Allah jauh pada kita. Allah bagi hidayah, kadang-kadang Allah tunjukkan hidayah. Hidayah yang dimaksudkan jauh di sini adalah hidayah taufik, ya. Kita ada dua hidayah kan? Hidayah irsyad dengan hidayah taufik. Hidayah irsyad Allah bagi, tetapi Allah tak bagi dia taufik. Taufik apa dia itu? Dapat melaksanakan, dapat mengamalkan petunjuk. Ini dia. Terhindar daripadanya. Maka orang kafir dia nampak hidayah tersebut. Orang zalim nampak hidayah tersebut. Orang fasik nampak, tapi tak ada kekuatan untuk beramal. Kalau dia beramal, dia dapat mengubah diri dia. Maka siapa yang boleh merubah dirinya, dahulu dia tak berapa betul, ya kan, sekarang dah alhamdulillah dia boleh buat ini, menunjukkan tuan-puan dapat hidayah taufik. Hidayah taufik ini yang paling mahal, tuan-puan. Hidayah taufik ini yang paling mahal. Hidayah irsyad dibagi semua, merata. Tapi hidayah taufik ini hanya hamba Allah yang terpilih saja. Maka jaga. Ya. Jadi, saudara fillah yang dikasihi sekalian, itu dia pada ayat yang 37. Ingat, kalau Allah dah jauhkan kita daripada hidayah, tak ada siapa yang akan tolong tu. Tak akan ada siapa yang akan boleh membantu kita. Kita hanya akan bergantung pada diri kita sendiri. Baik. Tuan-puan kasih sekalian, di antara poin yang perlu kita ambil daripada ayat yang kita baca tadi, iaitu tentang manusia ini yakhtalifun. Ya, perkataan yakhtalifun yang ada pada ayat 39, ya. Kita dapatkan manusia ini akan sentiasa berbeza-beza, tuan-puan. Kita akan dapat. Lihat. Bak kata orang, tuan-puan, sekarang rambut je hitam, tapi isi kepala beza-beza. Ya. Sama hitam. Ya. Tapi pandangan fikirannya berbeza. Perbezaan ini sudah satu sunatullah dalam kehidupan kita. Maka seorang mukmin yang produktif, tuan-puan kasih sekalian, dia kena faham prinsip perbezaan ini dengan baik. Dan apabila dia faham, tuan-puan, maka jangan terlalu terkilan dengan orang yang tak setuju. Sebab kalau kita paksa juga orang setuju, orang ikut apa yang kita buat, tuan-puan tak akan buat apa-apa nanti. Dengan arti kata, tuan-puan dikasih sekalian, kalau kita dah tahu apa kita buat itu baik, tuan-puan, selepas kita mengkajinya, selepas kita bertanya ke sana ke sininya, tuan-puan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, nanti macam ni lah, tak macam tu lah, tak beginilah, tak begitulah, tuan-puan. Tuan-puan kena teruskan. Ya. Kalau tuan-puan layan komen-komen orang yang berbeza cara dengan kita, berbeza pandangan, pendekatan dengan kita, maka selagi itulah, tuan-puan kasih sekalian, tak akan boleh buat. Mukmin produktif dia faham ni. Ya, kita berbeza. Saya menerima perbezaan, menerima pandangan awak tersebut. Tapi saya akan cuba apa yang saya rasa yakin ini adalah yang betul. Ya? Jadi, ikhtilaf mesti kita terima. Whatever.
Kalau tuan-puan menolak perbezaan, maka seolah-olah tuan-puan menolak sunatullah. Dan ini hanya akan mengganggu kita sendiri. Ini hanya akan menyebabkan fikiran kita penat memikirkan perbezaan-perbezaan tersebut. Maka tuan-puan akan berkata, kenapalah orang ni macam ni? Padahal aku dah terangkan begini, begitu, ya kan? Dan tuan-puan dikasihi sekalian, di dunia ini kebenaran nisbi. Kebenaran nisbi dalam arti kata, tuan-puan dikasihi sekalian, berdasarkan pandangan kita, berdasarkan hujah-hujah yang kita pilih, ya kan? Kebenaran hakiki nanti Allah yang akan tunjukkan pada kita. Maka Allah kata, Allah wujudkan hari akhirat, hari pembalasan untuk tunjukkan kepada kita mana yang betul di kalangan kita, mana yang salah. Di dunia ni tak boleh nak pastikan betul salah dan melainkan kita berdasarkan zahir dan hujah-hujah yang nyata. Maka Nabi SAW pernah berkata, nahkumu bizzawahir wa natruku lillahi sarair. Dia kata, kita ni menghukum dengan zahir dia saja. Dan apa yang tersembunyi, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? So, janganlah kita suka sangat mengungkit-ungkit isi hati orang, kan. Aku tahu isi hati dia, isi hati dia penipu ni, dia pendusta ni, hati busuk ni. Apa nak kata sekalian? Tak perlulah kita nak sibuk-sibuk tu. Kalaupun kita tahu hati dia busuk, tuan-tuan, nak buat apa? Boleh ke kita ubah dia? Kalau Allah tak inginkan perubahan pada dia, tak guna juga. Maka pendekatan mukmin produktif, dia mesti faham dalam menghadapi perbezaan ni. Ikhtilaf ini, jangan dok layan sangat. Ada ikhtilaf yang perlu kita luruskan, kita betulkan. Tapi kalau sekiranya kita dah luruskan, kita betulkan, tuan-puan, dia masih lagi nak itu, lakum dinukum waladin. Kalau dalam agama, tuan-puan, lana a'maluna walakum a'malukum. Dalam surah Asy-Syura ada satu ayat yang sangat bagus. Disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk panduan kita dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat, tuan-puan. Ada beberapa poin. Ayat 15 surah Asy-Syura, tak silap. Tapi masa tak cukup, saya tak ingin sentuh sekarang. Ada 10 panduan dalam satu ayat itu. Dikatakan bahwasanya surah Asy-Syura ayat 15 ini dia setanding dengan ayat kursi yang ada dalam surah Al-Baqarah. Ayat kursi dalam surah Al-Baqarah mengandungi penjelasan prinsip-prinsip hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan surah Asy-Syura ayat 15 ini menyerangkan 10 prinsip hidup kita bermasyarakat. Yang mana kita kena hadam elok-elok ni untuk kita faham. So, saudara fillah yang dikasihi, faham betul prinsip perbezaan ini. Khilaf. Jangan tuan-tuan puan-puan dikasihi sekalian tak pandai dalam mengurus khilaf ini. Sebab ramai orang di sekeliling saya dapatkan tuan-puan dikasihi, saya tak boleh menerima perbezaan ini. Maka asyik dia mengumpat pasal orang dia, bercerita pasal orang dia. Dia akhirnya seperti itu. Dan dah sibuk kita memikirkan hal orang lain, tuan-puan. Sempat lagi kita buat ke, tuan-puan? Tak sempat. Tak sempat lagi dah. Fokus kepada apa yang kita nak, apa yang kita mahu. Dan mukmin produktif fokus pada apa yang dia mahu. Apa yang dia ingin capai. Dia tak sibuk dengan hal orang lain yang kadang-kadang berbuat dengan cara yang berbeza dengan apa yang dia buat. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, itu dia yang antara poin yang boleh kita ambil. Dan tuan-puan dikasihi sekalian, ayat yang ke-40 ini sangat penting sekali. Kita dah 9.33, boleh saya tambah sikit sebab
saya terlambat tadi atau kita terlambat sebab setting Baik, tuan-tuan dikasih sekalian, ini sangat penting difahami dan dihayati oleh seorang yang ingin produktif dalam hidupnya, iaitu kefahamannya kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Garis bawahi pada ayat yang ke 40 tersebut, iaitu perkataan idza aradnahu. Ini garis bawah itu. Kemudian kun. Idza aradnahu, kemudian kun. Apa maksud dia? Idza aradnahu itu apabila kami berkehendak, iaitu Allah. Ingat, kalau dalam Al-Quran, tuan-tuan kasih sekalian, apabila kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan aradna, dia gunakan kami, kan? Itu bukan maknanya Allah itu banyak, Tuhan itu banyak, tidak. Aradna biasanya adalah dia merujuk, satu adalah pada kebesaran Allah, dan yang kedua adalah merujuk kepada sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sistem Allah ketika dia menginginkan sesuatu, dia akan libatkan malaikat. Maka aradna, apabila kami berkehendak, iaitu Allah berkehendak, sesuai dengan ketetapannya. Maka ayat tersebut, innama qauluna, dalam ayat innama amruna idza, ada dalam surah Yasin, apa dia tu? Di ujung dia tu ada. So di sini innama qauluna idza aradna. Ingat, kalau Allah nak, tak ada yang mustahil. Pegang ni. Kalau Allah nak, Allah mahu, Allah berkehendak, tak ada yang mustahil. Dan mukmin produktif kena faham ni. Kena pegang ni. Innama qawluna li syai'in idza aradna an naqul lahu kun fayakun. Kalau Allah nak, sekejap dia. Mudah saja. Ringan saja. Maka oleh itu tuan-tuan dan kita selalu minta, ya Allah, hendaklah apa yang aku nak ni engkau pun nak, ya Allah. Keinginan yang aku ada ini merupakan keinginan engkau juga, ya Allah. Sebab kalau dah itu keinginan Allah juga, it's become easy. Dia akan jadi senang. Sebab ini ni kalau dia nak, kun saja. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala dalam memberikan sesuatu pada kita, dia nak lihat proses kita tahu. Ingat, pemberian Allah itu ada timing dia, kan? Tapi dia dapat itu dia melalui proses. Proses itu sebenarnya proses tarbiyah, proses mendidik kita, proses melatih kita. Sebagaimana tuan-puan kadang-kadang nak memberikan sesuatu pada anak tuan-puan, memang tuan-puan nak bagi dah sebenarnya. Dah tuan-puan peruntukkan untuk dia. Tetapi tuan-puan tak bagi lagi. Sebab apa? Tuan-puan nak didik dia dulu. Nak faham dia macam mana. Nak guna itu nanti. Sehingga ketika dia dapat betul-betul, dia jadi menghargai. Dia matang. Dia akan guna dengan sebaik-baiknya. So, Allah kalau tentukan sesuatu dan dia berkeinginan sesuatu itu berlaku pada dia, senang. Tapi kalau belum lagi, itulah dia akan kita minta kita untuk bersabar dan menunggu. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, prinsip ini kena pegang. Kalau Allah nak, tak ada yang susah, tak ada yang senang. Maka selalu minta kepada Allah, ya Allah, apa yang aku nak ni, ya Allah, apa yang aku inginkan ni, ya Allah, juga keinginanmu, ya Allah, dan kau mudahkanlah, ya Allah. Kau mudahkanlah, ya Allah. InsyaAllah, semua akan jadi mudah nanti. Allah akan senangkan nanti.
Jangan kita perturutkan nafsu kita, keinginan kita, tanpa meminta kepada Allah agar kita dibimbing dalam menghadapi, dalam mendapatkan keinginan-keinginan kita tersebut. Saudara fillah yang kasih sekalian, saya rasa setakat itu dulu perkongsian kita pada hari ini. Saya mohon maaf sangat yang mana pada hari ini terdapat gangguan-gangguan yang menyebabkan kita tak dapat live secara biasa. Okey, saya ada komen-komen daripada tuan-puan kasih sekalian. Ya. Baik, repeat balik surah ya. Tu dah ada kawan-kawan dah ni Surah Syura ayat 15, 10 prinsip bermasyarakat. Betul. Saya ada tadabbur ini dekat Selayang tuan-puan dan ada saya keluarkan dalam YouTube kalau silap saya, dalam channel Apkaf Media, iaitu tentang 10 prinsip bermasyarakat berdasarkan surah Asy-Syura Tuan-puan kasih sekalian, saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya pada hari ini. Saya mohon maaf atas kita saya berharap tuan-puan kasih sekalian. Ya, Kak Dalina, terima kasih. Tak apa Ustaz, kami tetap setia menunggu. Ya, sama-sama Nas Semalam punya kelas Muzammil ayat berapa? Muzammil ayat berapa? Share kawan-kawan. Tolong jawab Kak Maria, Tuan Haji Yaakob. Tuan-puan kasih, tadi saya tak tengok lagi dah. Okey tak line kita? Saya harap tuan-puan dapat tangkap mesej. Kak Zainia, ya, terima kasih Ustaz, banyak ilmu yang saya belajar. Alhamdulillah tuan-puan kasih sekalian. Semua datang daripada Allah, saya hanya tukang sampai saja ya. Kak Rahimah ya sama. Ya ada dalam YouTube. Betul. Kak Zaleha, Kak Rosila, ya. Terima kasih semua ya. Kak Saleha pun tak live seperti biasa tapi tetap dapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Ustaz sama-sama. Kak Raja Saidatul Akma, orang-orang yang tidak mendapat petunjuk. Ada Kak ini yang kongsikan orang zalim, fasik, berkhianat, suka berdusta dan melampaui batas. Betul Kak Terima kasih. Itu ada diringkaskan oleh Kak Raja Saidatul Akma. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz ilmu hari ini. Kak Salmi Kak Nurliza, Muzammil ayat 19. Dia tolong membantu kawan. Kak Dalina tadi Kak Raja Fatimah. Alhamdulillah, terima kasih sama Kak Yasmin. Terima kasih juga sama-sama Kak Aja. Ya, sama-sama semua. Alhamdulillah. Orang minta maaf sangat atas kesulitan yang kita hadapi pada permulaan. Nampaknya saya akan maintain guna apps yang lama apps yang baru macam tak boleh saya buat baik, tuan-tuan puan-puan dikasih sekalian, yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada diri saya sendiri, kepada Allah saya mohon ampunannya, pada kita semua saya mohon kemaafannya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.